الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, masih lagi kita di dalam kitab Taharah, di dalam kitab Taharah, dan kita membaca tentang nahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam an taghtasila mar'ah bi fadlir rajul. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanita mandi dengan lebihan daripada lelaki. Dan kita kena baca hadis ini secara bersama, kerana jika bukan satu hadis saja, dengan hadis yang berikutnya kemudian akan kita syarahkan secara bersama. Wa an rajulin sahiban nabiy sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajul aw ar-rajulu bi fadli al-mar'ah wal ya'tarifa jami'an. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Daripada seorang lelaki yang bersahabat, yang telah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an taghtasilal mar'atu bi fadli rajuli, wanita mandi dengan lebihan lelaki, awir rajuli bi fadlil mar'ati, atau lelaki dengan lebihan wanita, yakni mandi dengan lebihan wanita. Wal yaghtarifa jami'an, kedua-duanya hendaklah cedok bersama. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan isnadnya sahih, kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha. Akhrajahu Muslim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah redha dia dan bapaknya Al-Abbas, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yaghtasil, mandi, bi fadli, dengan kelebihan, dengan baki air Maimunah radhiyallahu anha, dengan baki air Maimunah radhiyallahu anha, yakni isteri Nabi Maimunah radhiyallahu anha. Yang hadis tadi dia kata larang, yang hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan baki lebihan Maimunah, yakni Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha. Wali ashabis sunan, bagi ashabus sunan, yakni dalam ashabun sunan, dalam kitab-kitab sunan yang dia sebut ni umum, boleh jadi dia maksudkan sunan ini dinisbahkan kepada Abu Daud dan Tirmizi. Ightasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnah, telah mandi sebahagian isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam jafnah. Jafnah ni bekas air yang besar. Dia terjemah situ apa bahasa Melayu? Bekas air. Tempat air, tapi jafnah ni bekas yang besar.
Faja'a yaghtasilu minha, kemudian Nabi datang, Nabi mandi daripada baki lebihan daripada jafnah itu. Faqalat, kata salah seorang daripada mereka, wallahu taala alam, barangkali yang kata ni Aisyah radhiyallahu anha, ataupun selain daripadanya, kata salah seorang daripada mereka ni, inni, dia kata ba'du ni, dia kata salah seorang daripada isteri Nabi lah, inni kuntu junuban, sesungguhnya aku ini berjunub. Dia bagi tahu Rasulullah, saya tadi mandi air tu saya mandi tu, saya berjunub masa saya mandi, yang ni saya angkat hadas junub. Faqala, kata Rasulullah, yang ni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a, sesungguhnya air, la yujnib, sesungguhnya air tidak berjunub. Nabi kata air tak berjunub. Sahahu Tirmidzi, hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah. Hadis ni tiga hadis sekurang-kurangnya dalam riwayat ni. Dua hadis yang nyata dan satu lagi dinukilkan oleh sebahagiannya oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram ni. Nampaknya macam ada pertentangan sikit. Nampaknya macam yang mula kata tak boleh, tapi yang kedua tu buat nampak macam boleh pula. Bahkan Nabi bagi lagi alasan kenapa boleh. Bab ini dibahaskan oleh para ulama yang kita sebut dahulu. Apabila berlakunya hadis-hadis ni nampaknya berlaku tanaqud, berlaku kontradik di dalam riwayat-riwayat hadis, dalam hadis-hadis Nabi. Satu bidang ilmu dia panggil mukhtalaful hadis atau muskilul hadis. Satu bidang ilmu yang membahaskan bagaimana kalau hadis ni dia bercanggah, macam mana kita nak harmonikan hadis ni, nak reconcile, nak damaikan dia supaya dia tak tanakut, banyak andaian-andaian ataupun langkah-langkah yang disebut oleh para ulama, khususnya para ulama usul ataupun usul fiqh, di dalam membahaskan benda-benda yang seperti ini. Saya sebut secara umum, dahulu saya telah sebut beberapa langkah. Bila bercanggah ada berapa? Mungkin kita kena lihat hadis yang pertama itu mungkin dia dalam satu konteks yang lain, satu keadaan yang lain. Hadis kedua di dalam keadaan yang lain. Mungkin juga hadis yang pertama itu misalnya dia bukan larangan putus, dia satu panduan. Yang kedua itu dalam keadaan yang mana ataupun sebab yang dia larang itu dah tak ada, umpamanya. Kemungkinan juga hadis itu disebabkan Nabi SAW bagi arahan awal dan kemudian ada hadis yang arahan kemudian, maka yang awal, yang kemudian membatalkan yang awal, membatalkan awal. Tapi hadis ni kita tak tahu tarikh dia, kita tak tahu tarikh dia. Jadi banyak andaian para ulama bila tengok bercanggah nak tengok, kerana Nabi tak mungkin bercakap bercanggah. Kita dalam hidup ni, saya telah sebut beberapa contoh dulu. Kita hidup, mula-mula kita tak bagi, lepas tu anak kita heran, dulu kata tak boleh, sekarang kata boleh pula. Kita kata dulu tak boleh, tak bagi pergi tu sebab kau dekat nak periksa, umpamanya, takut bazir masa. Sekarang dah pergi, kita kata awak tak pergi main dengan kawan. Oh dulu tahun lepas mak tak bagi. Dia kata yang sekejap mak bagi, sekejap tak bagi. Tak bagi itu masa dekat musim periksa, yang umpamanya, ataupun tak bagi itu sebab musim itu dalam keadaan bahaya ataupun orang berpenyakit, kau keluar rumah nanti kena penyakit. Sekarang keadaan tu dah tak ada. Jadi apabila hadis-hadis diriwayatkan, sebagian hadis tidak menukilkan ataupun tak report sebab tu, jadi terpaksalah alul hadis andai. Kalau bercanggah juga sampai tak tahu dah nak buat mana satu, dua-dua tak usah pakai. Dia kata idza tadaraba tasaqata, bila lawan bercanggah sangat tak usah pakai dua-dua, tak usah pakai dua-dua. Jaranglah benda macam tu. Tapi artinya tapi sebelum nak tengok dia bercanggah kata, nak kena tengok dia sahih kata.
Kalau satu tak sahih, satu sahih, dia bercanggah, tak ada masalah lah. Yang tak sahih tu kita tak pakai lah. Ini dalam ilmu usul yang saya sebut secara umum. Tak apa, kita baca hadis. An rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang lelaki yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada seorang lelaki yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa lelaki ni? Dia tak bagi tahu pula nama. Kita tak tahu nama dia. Tapi bila dia kata dia bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa maksudnya? Dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita selalu ulang, iaitu ta'rif sahabat itu, man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'alal iman. Sesiapa yang berjumpa dengan Nabi SAW, beriman dengannya dan mati atas iman. Pertama dia kena jumpa dulu. Kalau dia tak jumpa, dia tak boleh jadi sahabat Nabi. Sekalipun mungkin Nabi hantar surat kat dia, dia hantar surat kat Nabi. Macam Najasyi ataupun Ashamah di Habasyah, Nabi hantar surat kat dia, dia hantar, dia pula bayar perkahwinan isteri Nabi SAW. Tetapi oleh kerana dia tak pernah berjumpa dengan Ummu Habibah, dia bayar mahar. Nama anak Abu Sufyan, Ummu Habibah berhijrah ke Habasyah semasa zaman Mekah. Kemudian Nabi SAW pinang dia kerana suami dia telah masuk Kristian dan meninggalkan dia. Najasyi bayar mahar kepada dia bagi pihak Nabi SAW. Dan akad nikah di sana jadi isteri Nabi. Pun begitu Najasyi tak pernah jumpa Nabi, sebab dia Maharaja Habasyah. Dan Nabi SAW duduk Nabi di Madinah, dan Nabi pun tak pernah arah dia supaya mailah duduk jadi pemimpin negara kafir buat apa. Dan Nabi tak pernah. Dia negara Habasyah ialah sebuah negara Kristian. Najasyi jadi pemerintah. Nabi kata kepada para sahabat, idhabu ilal Habasyah fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. Pergi ke Habasyah kerana di sana ada seorang raja yang tidak dizalimi di sisinya seseorang pun. Para sahabat pergi. Raja tu Kristian, kemudian dia menganut Islam secara senyap-senyap, dia tak bagi tahu kepada sesiapa. Kalau bagi tahu kepada orang lain, nescaya orang tumbangkan kerajaan dia, nescaya orang jatuhkan kerajaan dia. Dia kekal disangka Kristian oleh rakyatnya, hakikatnya dia Islam, dia Muslim. Dia berutusan surat dengan Nabi, dia melindungi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang berada di Habasyah ketika apabila mereka hijrah, sebelum mereka semua pulang bukan semula ke Mekah, pulang pergi ke Madinah. Masa hijrah awal tu daripada Mekah pergi ke Habasyah, kemudian Nabi hijrah, barulah mereka boleh balik selamat, mereka balik ke Madinah. Nabi hantar Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi SAW, yang Nabi sayang kepada dia. Nabi hantar dia mengepalai rombongan pergi ke Habasyah. Najasyi masuk Islam. Ini menunjukkan bahawasanya bukan semua keadaan mesti dilaksanakan Islam lengkap di dalam negara. Seperti mana Najasyi tidak dapat laksanakan, itu pun tidak menjadikan Najasyi kafir. Nabi pun tak pernah suruh Najasyi hijrah mari ke Madinah, kerana itulah kadar kemampuan yang ada. Dan inilah sebab tu saya puji Erdogan dan seumpamanya di Turki, kerana dia tak terperikut-ikut seperti sebahagian gerakan Islam yang ada di Timur Tengah. Naik berkuasa, awal-awal istihar nak buat Islam sepenuhnya, akhirnya ditumbangkan oleh pihak musuh. Tapi Erdogan melakukan pembaikan negaranya, mengambil masa yang lama sehingga setakat ini kita nampak berjayalah ke depan, wallahu taala alam lah. Dia masih berkuasa dan banyak benda yang dia buat, dia tak istihar pun nak buat Islam, hukum Islam ke apa, tapi dia baiki satu persatu benda yang boleh dibaiki within the secular system, di dalam sistem sekular. Tetapi berkesan apa yang dilakukan. Nabi SAW tak suruh untuk Najasyi Ashamah mari ke Madinah, Nabi tak suruh. Hari dia mati, Nabi kata matal yaum
ar-rajulu salih akhukum ashamah faqumu wa sallu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, pada hari ini telah mati saudara kamu lelaki soleh, saudara kamu ashamah, bangun dan salatlah. Dia ni Najasyi ni, dia tak pernah jumpa Nabi SAW. Dia tak jadi sahabat, walaupun tak surat ke Nabi. Kerana syarat nak jadi sahabat kenapa? Kena jumpa Nabi. Kerana jumpa Nabi tu ada keberkatannya yang tersendiri. Tak apalah Najasyi tu orang soleh, ahli syurga lah, pasal Nabi dah kata ar-rajulu salih, laki yang soleh. Dia mati sebelum Nabi, Nabi sebut dia soleh, Nabi pun salat, orang ramai pun salat. Tapi syarat nak ditarifkan sebagai sahabat mesti jumpa Nabi SAW. Macam saya sebut dah, jumpa saja, tak mesti tengok. Tak tengok pun tak apa, tak nampak pun tak apa. Kerana ada sahabat yang buta, kan? Dia jumpa Nabi, seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jumpa Nabi, Allah Ta'ala turunkan abasa wa tawalla, bermasam muka ia dan berpaling. Allah Ta'ala tegur Nabi kerana dia tak pernah tengok Nabi. Sebab apa? Sebab dia buta. Dia pernah jumpa tak? Benar. Sebab tu dia sebut man laqiyan Nabi, siapa yang jumpa Nabi. Kalau dia kata siapa man ra'an Nabi, siapa yang tengok Nabi, habislah Abdullah bin Maktum. Tak jadi sahabat lah. Jumpa Nabi ni tak semestinya Nabi kena kenal dia. Kerana ada sahabat yang jumpa Nabi ketika majlis besar, ramai orang, seperti ketika Hajjatul Wada', haji selamat tinggal tu, puluh ribu sahabat baik. Mereka tengok Nabi, semua hak tengok Nabi jumpa tu sahabat belakang. Mungkin mereka tak dan cakap dengan Nabi, mungkin sebahagian tu tak ada apa pun yang mereka riwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Tapi luqya, pertemuan mereka dengan Nabi SAW, satu keistimewaan. Tapi jumpa saja tak padan. Betul tak? Abu Jahal, Abu Lahab pun jumpa. Siapa lagi? Haduk perang dengan Nabi semua jumpa. Man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi, dan beriman dengan dia. Kalau jumpa tapi tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak dikategorikan sebagai sahabat. Faham tu? Tapi ada juga jumpa mai beriman, lepas tu murtad. Macam suami kepada Ummu Habibah yang pergi murtad di Habsyah, kita kata dia masuk Kristian. Abdullah bin Jahsh, dia kata man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, siapa yang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi, dan beriman dengannya, wa mata 'alal iman, dan mati atas iman. Jadi ada berapa syarat? Jumpa, beriman, mati atas iman, baru jadi sahabat. Kalau jumpa tak beriman, kalau jumpa masa jumpa tak beriman, kemudian dah Nabi tak ada baru beriman, tak mau. Masa jumpa kena beriman. Masa jumpa kena beriman. Kemudian ulama bahas pula, kalau jumpa kemudian beriman, kemudian murtad, kemudian patah balik masuk iman, nak masuk sahabat. Ini khilaf di kalangan para ulama. Sebahagian menyatakan kekal, sebahagian menyatakan jawatan gelaran sahabat kekal, sebahagian menyatakan dicabut gelaran sahabat. Apabila ada kategori ini, ada sifat ini, maka dia sahabat. Di kalangan ahlul usul, di kalangan para ulama, ada yang mensyaratkan mesti panjang persahabatannya dengan Nabi. Tapi secara umumnya ahlul hadis bila sebut sahabat yang tiga tadi. Sahabat ni, apa siapa yang panjang cerita sahabat ni? Pasal ni perkataan ni. Sahabat ni di sisi ahlul hadis, ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah tu ahli sunnah lah, ahli sunnah Nabi. Bukan aswaja tu, hak tu tak tahu benda apa. Ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, yakni sunnah Nabi dan jamaah merujuk kepada jamaatus sahabat radhiyallahu anhum.
Okey, mereka ni kata, syarat kata ahli sunnah wal jamaah, was sahabatu kulluhum udulun inda ahli sunnati wal jamaah wa adalatus sahabati bi ta'dilillahi wa rasulih. Sahabat itu semua mereka adil di sisi ahli sunnah wal jamaah, dan keadilan sahabat itu telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Adil maksud apa? Tak bohong lah. Dalam konteks hadis ni dia tak bohong hadis. Jadi kita tak tahu siapa nama sahabat ni. Baru main hadis ni kita tak tahu. Dia kata daripada seorang lelaki yang bersahabat dengan Nabi. Boleh pakai ke tak boleh pakai dia ni? Boleh pakai ke tak boleh pakai? Boleh pakai ke tak boleh pakai? Pasal apa boleh? Sebab dia sahabat. Kalau tahu nama pun boleh pakai, tak tahu nama pun boleh pakai, sebab dia pakai satu jawatan dia, iaitu dia sah. Di sisi ahli sunnah boleh pakai. Jadi ada di kalangan para pengkritik hadis, mereka tak mau hadis ni sebab mereka tak tahu dia ni siapa. Kita kata tak tahu ni di sisi jumhur, ini tak memberikan apa-apa mudarat pada hadis ni, tak cacat ke hadis ni, sebab tak tahu ni sahabat. Okey, kalau yang tak tahu tu bukan sahabat, tapi dia bukan sanad ni lah, sanad yang sebelum sahabat. Misalnya daripada seorang lelaki, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, boleh tak? Boleh tak? Boleh tak tak? Mengaji lama boleh tak? Tak boleh, sebab dia tak ada jaminan. Yang jamin hanyalah sahabat. Yang ni timbul masalah. Ni saya dalamkan sikit lah. Yang larat ikut-ikut, yang pasal ini seluruh dunia tengok ni, pasal ini pengajian hadis. Ini timbul perbincangan di kalangan para ulama, apa yang disebut sebagai ta'dilul mubham. Maksudnya apabila satu orang rawi hadis, dia kata akhbarana ba'du ahli ilm, ataupun akhbarana ba'du ashabina, ataupun akhbarana siqah atau haddatsana siqah, telah memberitahu kepada kami sebahagian ahli ilmu, tapi dia tak bagi tahu nama apa. Telah memberitahu kepada kami seorang siqah, seorang yang dipercayai, telah memberitahu kepada kami umpamanya man la attahim, orang yang tidak pernah, yang aku ini tidak pertikaikan dia. Atau akhbarani man athiqu bihi, telah memberitahu kepada aku orang yang aku mempercayainya. Kita boleh pakai tak? Timbul perbincangan. Biasanya antara orang yang suka guna ayat ni ialah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Di dalam kitab dia sering juga dia suka sebut, tapi dia tak sebut nama. Siapa dia kita tak tahu. Majoriti para ulama hadis menolak riwayat macam ni. Sebab kenapa dah dia kata boleh percaya? Kerana dibimbangi. Orang yang dipercayai di sisi para ulama tertentu, bila diselidiki tak boleh dipakai di sisi ulama lain. Bukan kerana dia tu ulama tu saja bohong. Mungkin orang, saya kata telah menceritakan kepada saya satu orang yang saya percayai. Katakanlah anda kata tuan-tuan percaya pada saya, tapi belum tentu tuan-tuan percaya kepada orang yang saya kata tu. Kemudian saya tak bagi tahu, tuan-tuan pun bagi tahu kat orang lain, dia kata telah mencerita kepadanya orang yang dia percayai, tapi bukan orang yang tuan-tuan percayai. Siapa percaya? Saya percayai. Siapa kita tak tahu. Tiba-tiba tuan-tuan memang katalah andai tuan-tuan percaya kat saya, tuan-tuan pergi tanya saya betul-betul, siapa dia yang orang yang terpercayai ini? Saya sebut-sebut nama, yang tu tak boleh pakai, kami kenal dia. Mungkin tak? Mungkin. Sebab itu para ulama hadis dia tak mau benda macam ni. Antara contoh yang mereka buat, orang yang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia kata akhbarana man la attahim, aku telah menceritakan kepadaku orang yang aku tidak tuduh dia. Bila dicek, orang ini ialah Ibrahim bin Abi Yahya contohnya.
Ibrahim bin Abi Yahya ni Imam Syafi'i kata okey, tapi Imam Ahmad kata Syiah, Mu'tazili, Rafidi, pendusta. Mungkin Imam Syafi'i dia tak ada rekod orang ni, dia tengok pada beberapa benda dia nampak bagus, dia terimalah. Sebab tu dalam nak bagi komen kepada rawi, hendaklah dia ambil banyak pandangan. Kemungkinan satu orang alim tu dia tak ada maklumat yang cukup tentang satu orang rawi. Sebab itu maka kalau selain daripada sahabat, hal ini tidak boleh dibuat. Panjang tu. Qala, tu mengajilah kan. Yang lain hafal, yang tak hafal buat pensil catat. Qala, katanya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang daripada wanita mandi lebihan lelaki. Wanita mandi lebihan lelaki ni macam mana? Boleh jadi maksudnya lepas wanita lelaki mandi, perempuan pula pergi mandi. Boleh jadi. Nabi juga larang lelaki mandi lebihan wanita. Lepas wanita mandi, lelaki pula pergi mandi. Satu tafsiran lah. Satu maksud lebihan juga boleh dia orang jadi air yang lebih daripada wanita mandi tu, ada di bawah tu, katalah dia mandi dalam satu bekas yang pas dijurus, dia juruskan air di tubuh dia, ataupun suami jurus air di tubuh dia, ada turun lagi air, baki air yang daripada mandi tadi lah, air mandi. Dalam mazhab Syafi'i disebut air musta'mal, air yang telah digunakan tu digunakan balik. Boleh jadi maksud itu, boleh jadi maksud itu. Nabi kata wal yaghtarifa jami'an, kedua-duanya hendaklah mandi sekali. Cedok sekali. Cedok sekali. Kalau kita tengok pada hadis ni saja, macam tak ada masalah lah. Dah kata tak bagi, tak sah. Boleh tak? Larang ni ada dua benda. Bila Nabi kata Nabi larang, ada dua benda. Boleh jadi Nabi ni dia larang tu jadi haram. Tapi boleh jadi juga larang tu bukan larang haram, larang tu makruh. Makruh. Boleh jadi juga Nabi larang dalam kejadian tertentu. Lelaki ni report kata Nabi larang, tapi Nabi mungkin larang dia tu. Sebahagian kata Nabi larang pasal haid. Ini juga tak kukuh. Sebahagian mungkin kata Nabi larang kerana air musta'mal. Ini juga pada satu aliran lah. Di sisi muhaqqiqin, air musta'mal yang tak bercampur dengan kekotoran, yang mengubah warna, rasa dan bau, masih boleh digunakan untuk mandi lain, sekalipun mandi yang hadas. Ini seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Bila kita baca hadis ini saja, kita akan ada satu keputusan. Tapi kita tak boleh buat lagi keputusan tu. Kita kena baca hadis lain pula. Sebab tu ni satu bab lah. Orang bila kita mengaji, orang kata dia kena mengaji bagi habis. Sebab tu bila jumpa satu hadis, kita hujah, dia tak boleh. Dia apa, dia tak kerti ni ada hadis. Nanti tu. Sebab bimbang, hadis tu dia ada lagi. Dia ada konteks dia ada apa. Sebab itu dia kena mengaji. Sebab tu kita main mengaji. Okey, kita tengok hadis yang berikutnya. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni digelar Bahrul Ummah. Lautan umat, ilmu bagi umat ni kan. Hibru ummah, pena umat. Pasal alim. Nabi doa kat dia. Kata tabi'in, kalau orang Rum dan Parsi dengar Ibnu Abbas bagi kuliah dekat Mekah tu, masuk Islam. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allah faqihkan dia dalam agama dan alimkan dia dalam ta'wil Al-Quran. Dia ni lahir 3 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya semasa Nabi meninggal, Ibnu Abbas lebih kurang umur berapa? 2 tahun.
Lebih kurang apa? Lebih kurang 13 tahun lah, 12-13 tahun lah. Ibnu Abbas. Jadi masa Nabi meninggal tu, Nabi wafat tu, Ibnu Abbas ni muda lagi lah. Muda lagi. Dia banyak masa zaman Umar bin Khattab banyak juga, walaupun dia muda, banyak pandangan-pandangan dia ada yang Umar ambil. Ilmu ni dia tak kira tua muda, pengalaman dia kira tua muda. Ilmu dia tak kira. Kadang-kadang orang tu dia tu imam ke apa dia, ada orang muda tegur dia bagi pandangan, dia kata hadis ni, ada hadis tu imam tak boleh ni. Aku makan garam dulu pedang dia kata. Sahabat dia dalam ilmu dia tak berkaitan dengan garam, ada bab ilmu garam. Pasal orang lain mungkin makan mentega kan. Orang dulu-dulu macam tu lah, dia pantang orang tegur. Bila orang tegur dia kata dia tak tahu hujah apa, dia habaq dia makan garam dulu kan. Kata sebab tu yang darah tinggi, lepas tu fikir tak stabil kan. Setengah orang macam tu. Kami lama dah, takkan kami tak tahu? Tahu tak tahu ni. Dalam majlis Umar bin Khattab ada syuyukh minas sahabah, syekh-syekh sahabat. Umar bin Khattab tanya Ibn Abbas, termasuk hadis idza jaa nasrullah wal fath. Orang lain semua habaq tu tanda kemenangan Nabi dan seumpama. Tanya Ibn Abbas, Ibn Abbas kata, wahai Amirul Mukminin, tu cerita bahawa tanda Nabi nak wafat. Dah habis dah, Nabi dah menang dah, Allah nak wafat lah Nabi. Ibn Abbas kata, Umar kata demikian juga yang aku fikirkan. Allah bagi faqih, kadang-kadang Allah bagi faqih kepada orang. Sebab tu kita doa Allah mazid ni ilma, wahai Tuhan tambahkan untukku ilmu. Mai mengaji, ramai orang sama mai mengaji, boleh tak sama? Boleh tak sama? Oleh kerana boleh orang kita pi saja mengaji, kalau semua pakat jadi ustaz. Ustaz ni senang dapat kan, terus jadi artis pakai kepiah, astagfirullahalazim, jadi ustaz. Jadi kemudian sebahagian tu tak apalah nak ceramah, tak apa, tapi nak keluarkan pandangan-pandangan hukum memerlukan pengajian, memerlukan studi, kajian. Sebahagian itu kadang-kadang tak tahulah dia buat bidak, pakar motivasi ke apa, tak apalah dia jadi motivasi, itu tak salah. Tapi untuk dia masuk benda yang bukan bidang dia ajar, salah lah. Lepas tu dia mengajar, bila mengajar tu kalau betul tak apalah, kemudian dia sentuh benda-benda yang tak kena mengena. Bari masuk masjid dengan apa mengajak, kadang-kadang buat lawak, ada yang mencarut lah apalah masjid. Kadang-kadang kita tak bagi, bila kita tak bagi dia tengok, tak bagi. Sebahagian sebab kita tak bagi itu pasal kita ada rakaman hak mencarut lah apa, kita boleh bagilah. Masjid orang tak mencarut, masjid orang tak maki orang, orang tak sebut huduh-huduh kat orang, nak sebut, nak melawak lebih-lebih ke orang, tak apa, bagi dengan batas-batasnya. Masjid tempat ilmu untuk orang mengingati Allah, tak apa. Nabi pun, sahabat-sahabat pun kadang-kadang cerita benda-benda, mereka ketawa, mereka gelak, tapi dengan kadar-kadarnya. Tapi orang tak maki orang masjid. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah redha dia dengan bapa dia, iaitu Al-Abbas, pak saudara Nabi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, adalah dia yaghtasilu, mandi, yaghtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha, dengan lebihan Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah ni siapa? Isteri Nabi SAW. Isteri Nabi, mak saudara Ibnu Abbas. Mak saudara dia belah ibu, belah mak dia, bukan belah Al-Abbas. Mak saudara dia belah mak dia, belah Ummul Fadl. Ibnu Abbas ni mungkin yang ni sama ada Ibnu Abbas tengok ataupun Maimunah cerita kat dia lah kan. Mestilah Maimunah cerita kat dia. Ibnu Abbas ni satu hari dia tidur di rumah Maimunah, mak saudara dia. Dia tidur di rumah Maimunah, dia tengok tengah malam Nabi SAW bangun. Dia bawa air kepada Nabi supaya Nabi berwuduk. Masa tu Nabi doa kat dia, minta supaya Allah faqihkan dalam agama. Ini satu kelebihan.
Kemudian Nabi SAW solat malam. Ibnu Abbas mari duduk belah kiri. Fa akhadhani wa ja'alani an yaminihi. Nabi pegang aku, dia jadikan aku duduk belah kanan dia. Nabi pegang dalam sebagian riwayat dia kata Nabi pegang telinga dia. Nabi pegang, Nabi tak belah kanan. Menyebabkan Al-Bukhari rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu dalam Al-Imam Al-Bukhari dalam mazhab dia kalau semayang dua orang tu imam belah kiri, makmum belah kanan, sama, tak ada kata belakang sikit tak, sama, berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Pasal Ibnu Abbas tak kata aku di belakang sikit, dia kata an yamini, betul-betul belah kanan dah. Ramai ahli hadis cenderung kepada pendapat ini, walaupun dalam mazhab Syafi'i dia kata sedikit ke belakang. Karena mereka kata tidak ada riwayat yang menyokong hal itu melainkan andaian imam dan makmum saja. Ibnu Abbas kata belah kanan dia, belah kanan dia. Jadi kalau dua orang, makmum belah kanan imam, belah kanan imam. Kalau tiga, dia duduk undur balik ke belakang. Maimunah ni nama dia Maimunah bintul Haris. Dia masuk Islam pada tahun 7 Hijrah. Ketika Nabi SAW buat umrah qadha, mula tak boleh umrah, kata masuk balik buat umrah. Dalam riwayat Bukhari dia kata Nabi berkahwin dengan Maimunah. Ibnu Abbas kata Nabi kahwin dengan Maimunah wa huwa muhrim, Nabi dalam keadaan ihram. Tidak tepat report, walaupun dalam Bukhari report Ibnu Abbas tidak tepat. Itu antara riwayat Bukhari yang dipertikaikan maksudnya. Kerana dalam riwayat Tirmizi yang menjadi wakil Nabi ialah Abu Rafi'. Dia kata tazawwaj Nabi SAW Maimunah wa huwa halal. Nabi dalam keadaan halal, bukan dalam keadaan muhrim. Wa kuntu rasul bainahuma, aku wakil Nabi. Aku wakil Nabi pinang Maimunah. Dalam riwayat lain diceritakan bahawa Nabi SAW tengok Maimunah ni sebelum Nabi dia kahwin dah 2 orang, silap saya. Nabi tengok, Nabi kenan dia. Nabi nak hantar Ja'far nak pinang dia, tapi sebelum, sebahagian riwayat kata sebelum Nabi pinang dia, dia mari kepada Nabi SAW, dia naik unta. Dia kata, ya Rasulullah, al-ba'iru wa ma alaihi lillahi wa rasulih. Wahai Rasulullah, unta dengan apa yang ada atas unta untuk Allah dan Rasul. Dia offer pada Nabi. Dia kata, Rasulullah, unta ni dengan ada atas unta ni bagi kat Nabi. Dia bagi wa imra'atun mu'minatun in wahabat nafsaha lin nabi wa in arada an-nabi sallallahu wa in arada an-nabi an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Wanita yang menyerah diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam orang mai lah, kalau tuan-tuan orang tawar tuan-tuan, kereta dengan apa yang ada dalam kereta ni untuk cik, macam tu lah. Boleh tak wanita tawar macam tu? Boleh ya? Boleh lah, dulu orang buat lah. Tak. Tapi tengoklah dia tawar kepada siapa lah. Kalau nak tawar tu biar berbaloi lah kan. Okey, hadis ni kata Nabi mandi daripada lebihan Maimunah. Maksudnya tak larang lah, boleh lah mandi daripada lebihan Maimunah. Jadi hak larang tadi timbul masalah. Yang larang ni, sebahagian menyatakan yang larang ni mungkin disebabkan tafsiran yang lain, khas ke ataupun apa. Yang pentingnya hadis ni membuktikan larangan tu bukan larangan yang putus, sebab Nabi sendiri buat ni lebih hamil. So isteri kita mandi, lepas tu ada baki air lagi, mandi boleh ataupun tidak? Boleh. Bahkan
hadis Aisyah radhiyallahu anha, bila orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni bolehkah satu suami isteri ni melihat antara satu sama lain kemaluan mereka? Aisyah radhiyallahu anha kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dia kata, kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa rasul sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aku dan Nabi ni mandi satu bekas. Aisyah tak kata Allah memang ala kami selalu lah duk tengok macam tu. Dia tak katalah macam tu. Dia jawab tu eloklah. Bila Atha bin Abi Rabah tanya, bolehkah suami isteri tengok ni? Kata dia, aku dengan Nabi ni mandi satu bekas. Fabadarani, Nabi tu kadang-kadang cedok ayam mendahului aku, kata dia. Hatta aqul da'li, sehingga aku kata tinggal sikit untuk aku, tinggal sikit untuk aku. Menunjukkan Nabi melawaklah Nabi ya. Hadis ni sehingga menyebabkan para ulama menyatakan bahawasanya sebenarnya hadis itu kata wa huma junuban, kedua-duanya berjunub. Ini menyebabkan sebahagian para ulama hadis kata disunatkan suami isteri bila berjunub mandi sekali. Apa ni balik pekat buatlah. Hak isteri hak tamai tu heran pasal apa orang tua ni. Kita baru mengaji malam tadi. Oh, pergi 30 tahun. Berdasarkan riwayat ini dan riwayat yang menyatakan Nabi tak pernah melihat kemaluan isterinya tidak sahih. Yang kata Nabi tak pernah lihat, Aisyah kata ini Ibn Jauzi sebut maudhu' palsu. Bahkan hadis yang dibaca oleh sebahagian juru pemberi khusus perkahwinan dalam negara kita ni, kadang-kadang tu idza jama'a ahadukum zaujatahu aw jariyatahu fala yanzur ila farajiha fa innahu yurithul ama. Apabila seseorang menggauli menyetubuhi istrinya ataupun jariahnya, jangan dilihat pada farasnya kerana itu menyebabkan buta. Hadis itu tak sahih. Kau tidak memang ramai dah buta, kan? Buta tak sangka lah pakai tak baca kitab lah kita Bulughul Maram ni. Okey. Maka hadis ni menunjukkan bahawasanya boleh mandi lebihan wanita, lebihan isteri, bahkan boleh mandi, bahkan digalakkan mandi sekali dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wali ashabis sunan, kepada ashabus sunan, yakni seperti riwayat Tirmizi, Nabi dia kata ightasala ba'du azwajin Nabi, telah mandi sebahagian isteri Nabi, fi jafnah, dalam jafnah pakai air, faja'a yaghtasilu minha, kemudian Nabi lepas depa mandi, Nabi pula mandi kemudian. Bekas tu, inni kuntu junuban, sesungguhnya aku berjunub. Dalam riwayat disebut Nabi pernah mandi dengan Maimunah, ada kesan daripada tahin, kesan daripada tepung bekas tu. Yang ni ayam tu berubah lah, ada kesan tepung, tapi Nabi mandi ya. Itu yang kita sebut bahawasanya berubah sifat air daripada bahan yang bersih, tidak menjadikan air itu tidak boleh bersuci dengannya. Yang kita sebut pada yang kuliah lepas. Faqala, katanya, inni kuntu junub. Isteri Nabi kata aku ni berjunub tadi guna air tu. Nabi kata innal ma'a la yujnib, sesungguhnya air tak berjunub. Yang ni kalaupun bekas isteri kita berjunub, dia celup tangan dalam tu, air tak berjunub, yang berjunub adalah isteri. Maka boleh mandi lebihan isteri, walaupun kadang-kadang mungkin air yang isteri tu hatta bila dia mandi badan dia air tu masuk balik pun, jika tidak mengubah warna, rasa dan bau air dan tidak ada najis pada, kalau bau tu ialah bau wangi, minyak wangi dia tak ada masalah. Tapi kalau bau tu ialah bau daripada bahan yang najis, maka air tak boleh digunakan. Dalam sisi mazhab Syafi'i, air musta'mal tak boleh digunakan. Itu berbeza pendapat. Di segi muhaqqiqin, air musta'mal masih boleh digunakan dalam seperti itu. Wallahu taala alam. Biar azan. Lepas ni kita soal jawab.
Dalam hadis ini Nabi SAW sebut innal ma'a la yujnib, sesungguhnya air tak berjunub. Nabi bagi alasan kenapa baginda SAW tetap ambil. Artinya Nabi tahu Nabi tahu bahawasanya dia berjunub, tapi Nabi tetap mandi dengan air itu. Sahahu Tirmizi, telah disahihkan oleh Tirmizi. Al-Imam Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi, apabila dia riwayatkan, atau Jami' Tirmizi, apabila diriwayatkan hadis, dia biasanya disebut status hadis. Misalnya disebut hasan ataupun hasanus sahih, hasanun gharib. Dan kita akan bincang nanti apabila At-Tirmizi sebut istilah-istilah yang seperti ini dan apa yang dimaksudkan. Yang ni siapa yang pergi mengaji Nukhbatul Fikar, kita sebut nanti bagaimana ulama-ulama hadis menyebut hal-hal yang seperti ini. Bila Nukhbatul Fikar bila? Malam besok. Malam besok. Jadi hadis-hadis ni bila kita baca, di samping tentang bab fiqh, ada beberapa perkara. Satunya ialah kita tengok Nabi ini satu orang yang lunak dan santun dan juga romantis dengan isteri dia. Mandi sekali, mandi bekas isteri dan seumpamanya. Dan kita dapat bayangkan dengan kehidupan satu orang Nabi yang sangat mencabar, banyak masalah, kaum dia macam-macam, tapi dalam rumah dia Nabi adalah satu orang yang romantis. Dan ini tak kenalah, sebahagian daripada manusia ni kerja ada lah masalah, tempat kerja tak setara mana pun Nabi terpaksa fikirkan umat. Wahyu turun pun berpeluh dah Nabi ni. Sahabat duduk sebelah pun rasa berat Nabi. Unta, kalau Nabi duduk atas unta, turun wahyu, unta terduduk. Walaupun itu sebahagian daripada makna Quran tu berat di segi tanggungan, tapi itu juga sebahagian daripada makna inna anzalna alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami benar-benar menurunkan kepada engkau perkataan yang thaqil, perkataan yang berat. Tapi Nabi hidupnya indah. Ni kadang-kadang pergi pejabat dan masalah, balik main muka masam, hidup tertekan, padahal tak berat mana sangat masalah tu. Padahal ini sebab apa? Kerana masalah duduk dalam kepala orang. Macam mana dengan kadar kita melihat dunia, demikian kadar kita melihat masalah. Bila orang rasa dunia lah segala-galanya, dia memang tak cukup masalah. Pasal banyak ni yang nak berjuang ni. Tapi kalau dia melihat dunia ni luas, seluas disambung keluasan dunia ini hingga ke akhirat dengan rahmat Tuhan Jalla wa'ala, maka dia akan rasa bahawasanya kehidupan ni lapang. Masalah, semua orang ada masalah. Nabi pun pernah sedih, Nabi pernah duka cita, tapi demikian kehidupan. Jadi bila orang mari, orang main mengaji, sepatutnya pas mengaji ni dia romantis lah dengan isteri dia. Kalau pas mengaji balik cengih je, tak edih. Hamzah sini, tanya, ada apa? Cengih kan. Jadi ada main mengaji hadis Nabi, ada keberkatan insya-Allah, dan mudah-mudahan santun, baik dengan isteri. Dan hadis-hadis ini juga memberi makna kepada kita bahawasanya bagaimana agama ni tak ada diskriminasi gender.
anggap perempuan setengah agama tu perempuan masa haid kena bubuh muka kuning. Saya malas nak menimbulkan isu ni. Ada satu pertubuhan ni, dia duk marah kat kita panggil Zakir Naik. Nak abang kat dia ni. Pertama kita panggil Zakir Naik mari khutbah dalam masjid kita. Kita pun tak pernah duk tanya dia, hang panggil siapa sami hang mai ceramah dalam kuil. Kemudian kat mana yang Zakir Naik bagi tahu suruh manusia bergaduh? Kalau ada kita pun tak nak. Bagilah bukti. Kalau ada kita terbuka, kita tak. Kalau setakat dia kritik, dia bagi pandangan bahawasanya Veda kata Tuhan satu, kamu jawab balik lah. Itu dia bagi bukti. Dia bagi satu syarahan. Bukan dia kata ambil kitab tu pergi bakar ke apa. Dia tak kata macam tu. Dia buat kalut banyak. Ni nak buat perhimpunan buat tau. Menghina kaum. Tak maaf lah saya nak abang ada. Yang menghina ni macam ni. Yang menghina apabila kita menjatuhkan status manusia. Islam tak pernah jadikan manusia berkasta-kasta seperti ajaran sebahagian ajaran agama. Dia fikir ambil. Sebahagian ajaran agama telah menjadikan manusia kasta yang hina. Ada kasta rendah, ada kasta atas. Kasta rendah tak boleh makan dengan kasta atas. Panggil kenduri pun tak boleh. Ikut-ikut makan buat atas daun pisang ya. Sebaik nasi kandang daun pisang kita duk makan. Ada agak kasta lain join sekali. Mana makan buat atas daun pisang ya? Sentuh pun tak boleh. Kalau jumpa hak kasta tinggi, agama tak pernah kata. Islam menyatakan la fadla li arabiyyin ala a'jami illa bitaqwa. Tidak ada lebih orang Arab di atas orang Ajam melainkan dengan takwa, kata Nabi. Ayuhan nas, semua manusia, inna ilahakum wahid wa abukum wahid. Tuhan kamu satu, bapa kamu juga satu, Adam. Ini dia nak kata penghinaan. Tak ada penghinaan. Yang hina yang itu, yang mengkastakan manusia dengan beberapa kasta. Kasta rendah, kasta tinggi, 7, 8, 5, 6 kasta ada. Agama ni tak kasta, tak kastakan orang. Nak masuk Islam, Islam tak pernah kata kulit hitam rendah martabat. Sampai hari ini orang duk azan kami sebut Bilal, walaupun bukan orang azan nama Bilal, tapi mengenangkan Bilal. Bilal orang kulit hitam. Nabi SAW sayang kepada Bilal. Arihni ya Bilal, tenangkan kami wahai Bilal daripada hamba yang hina. Diangkat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Azan berkumandang, setiap kali orang azan orang mengingati nama Bilal. Salman daripada keturunan Parsi masuk. Nabi kata Salman min ahli baiti, Salman di kalangan ahli bait aku. Bukan maksud ahli bait, maksudnya di kalangan orang yang aku sayangi. Walaupun ada pincangan tentang riwayat tu. Dia ini semua agama yang tak pernah bagi kasta. Islam tak pernah hina kaum India. Yang hina kaum India ialah mana-mana agama yang mengkastakan mereka. Islam kata kalau masuk ke Islam semulia-mulianya, semulia-mulianya. Dia mungkin sebab itu kita pun nak kena buang benda yang sudah jadi kadang-kadang dalam fikiran kaum lain. Agama Islam ni untuk Melayu, yang ni nak kena buang. Islam ini untuk semua. Orang Melayu nak kekal dengan amalan Melayu, kemelayuan dia yang tak bercanggah Islam, kekalkanlah. Baju Melayu, kain plekat, sampin bukan perlambangan Islam, tapi pakaian Melayu yang boleh dipakai. Kalau orang Cina masuk Islam, dia nak pakai congsam, nak pakai topi dia boleh pakai. Bukan itu tanda bukan korang Islam. Ini adalah soal kaum. Agama untuk semua. Ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kamu lelaki dan perempuan. Kami cipta kamu lelaki dan perempuan. Kami jadikan kamu
bersuku-suku dan berpuak-puak, supaya kamu berbangsa-bangsa berpuak-puak, supaya kamu kenal antara satu sama lain. Kita kenal antara satu sama lain dengan bangsa lain supaya kita melihat kepada keagungan dan keindahan Islam. Wallahu taala alam. Soalan. Apa hukum memarahi dan menampar kanak-kanak dalam masjid sedangkan kanak-kanak itu tidaklah terlalu bising dan nakal, kerana ada seorang wanita tua pernah berbuat demikian. Wanita tua mana pula ni? Yang pertama, Nabi SAW dia masjid dia mesra kanak-kanak. Bila ada Nabi dengar orang kanak-kanak menangis dalam masjid, seperti hadis Anas, yukhaffifu salatahu rahmatan li ummihi, meringankan salatnya kerana kesian kat mak dia, seperti hadis Bukhari. Kadang-kadang orang tua-tua ke siapa, dia budak-budak mari masjid, kalau budak-budak tu bising dia boleh tegur lah, ni duduk pelan-pelan, tapi tampak haram dia lakukan, kerana itu menjauhkan kanak-kanak daripada masjid. Nabi SAW tengok Muaz baca panjanglah semayang pun, Nabi kata, inna minkum munaffirin, di kalangan kamu ada orang bagi orang lari daripada masjid. Sebab apa baca panjang sangat? Padahal bukanlah baca Quran, tapi kerana nak ra'ikan jamaah, kerana belakangnya dhaif wa zal hajah, kata Nabi, ada orang wa marid wa dhaif wa zal hajah, kerana di belakang kamu ada orang lemah, ada orang tua, ada orang ada keperluan lain, jangan panjang sangat. Nabi ni ra'i. Nabi tak kata siapa haduk kalut pas mayang nak pergi kerja lain tu gila dunia, Nabi tak kata, kerana Nabi tahu manusia ada keperluan. Orang bawa main kanak-kanak, kita jangan bagi dia ingat aku tak mau pergi masjid dah sejak kena tampak dulu ni. Kalau dia berlaku macam tu, orang berkenaan bertanggungjawab di depan Tuhan. Bertahlul potong bulu badan, walaupun ada perbahasan bertahlul ialah bertahlul kerana bertahlul di kepala dia, di rambut dia, dia potong rambut dia. Pertama tahlul ni yang paling afdal lah, cukur ke gunting rambut ke cukur rambut. Nabi doa. Kemudian kalau orang pun nak pendekkan rambut, dia boleh pendekkan. Tapi apabila kita kata kita gunting rambut ni, walaupun ada khilaf di kalangan ulama, kita kata anak kita hantar pergi gunting rambut ni, panjang rambut, dia balik-balik dia pergi ambil gunting, dia gunting cat ujung ni, kita abang anda gunting dah rambut. Sebenarnya tak apa memenuhi makna gunting rambut. Kalau gunting rambut tu yang dia menggunting seluruh rambut lah, dia pendekkan seluruhnya. Walaupun ada fuqaha yang menyebut, tetapi apakah yang dipahami oleh secara umum bila kita kata muqassirin, iaitu memendekkan rambut, maka dia pendekkan. Sebab tu saya cadangkan siapa yang pergi umrah ngaji ni, bila nak pendek, pergi pendek kat tempat kedai pendekkan lah, dia pendekkan keliling. Ataupun lepas pada tu, ataupun cukur. Itu yang didoa, Nabi doa 3 kali untuk orang yang cukur. Kadang orang dia tak faham, lepas dia tawaf semua, dia pergi pendekkan kawan dia, gunting-gunting. Sebenarnya dia dah tahlul, banyak tu lah pahala dia dia pendekkan. Cukur lebih banyak pahala daripada pendekkan biasa. Dia pendek-pendekkan, lepas pada tu dia pergi kedai, dia suruh cukur. Hak dia cukur di kedai tu bukan tahlul, tu cukur biasa lah. Pahalanya masa hak dia niat tahlul tadi lah, habis dah lah. Ramai orang dia buat apa tu, dia pergi kedai dia buat pula. Bolehkah imam bertenang sebentar sebelum baca surah untuk bolehkan makmum habiskan Fatihah? Selepas imam baca Fatihah,
Sebahagian kitab disebut ada perbincangan tentang saktah, tapi dia kata berhenti sekejap untuk bagi laluan orang baca Fatihah. Tetapi dari segi riwayat hadis tak ada lah cerita ni. Tidak ada cerita ni. Kalau ada, tentu para ulama tak khilaf masa imam baca surah kena baca Fatihah ke ataupun tak. Imam baca Fatihah kita dengar, imam baca surah, adakah kita baca Fatihah selepas imam baca surah, semasa imam baca surah, yakni selepas imam baca Fatihah, ataupun kita turut diam mendengar bacaan imam. Ada dua mazhab sekurang-kurangnya dalam hal ni. Yang pertama, dia kata baca Fatihah, kerana la salata illa bi Fatihatil kitab, tidak ada salat melainkan dengan Fatihatil kitab. Fatihah wajib. Dan kemudian ada riwayat Abdul Razak yang menyebut jangan kamu baca melainkan Fatihah. Pendapat yang kedua ialah menyatakan bahawasanya tak baca. Sebab apa? Sebab Quran sebut wa idza quri'al Quran fastami'u lah. Apabila dibaca Quran, hendaklah kamu dengar. Dan Ibnu Taimiyah lah antara orang yang hujah sungguh-sungguh bab ni. Dia kata, apa faedah imam baca surahnya kalau kita semua tak dengar, kita semua duk baca Fatihah? Kenapa Tuhan suruh imam lepas tu baca, kita baca surah? Tujuannya untuk dia baca sorang-sorang ke? Yang dia kuatkan surah tu dia baca sorang-sorang ke? Untuk dia baca kita dengar. Kalau dia duk baca surah yang kita duk pulun Fatihah, buat apa yang dia baca kuat dah? Maka dengan itu Ibnu Taimiyah panjang bab ni. Kadang-kadang bahasa dia macam keras sikit. Dia kata macam dia kata macam kaldai tanggung kitab, kan? Dia tak faham. Jadi kita tak faham. Tu imam baca kita tak tahu, kita duk pulun hak kita. Sedangkan Allah suruh diam bila orang baca. Itu alasannya. Jadi ada dua mazhab. Kalau ada orang lepas orang baca Fatihah, dia nak baca Fatihah, dia boleh baca. Tapi jika dia mendengar imam membaca surah tanpa membaca Fatihah, juga memadai untuknya, seperti yang disebut oleh sebahagian para ulama. Ini adalah dia panggil khilaf mu'tabar, khilaf yang diiktiraf. Dua-dua pandangan ini mempunyai hujah. Boleh tak baca Quran sehingga didengari oleh makmum sebelah? Kalau dia imam, dia baca sampai dengar makmum lah. Tapi kalau dia bukan imam, dia baca Fatihah sampai ganggu orang sebelah. Allah, Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Teringat pula dia sebut dia teringat muka tok guru dia, pedas-pedas. Kacau orang sebelah, kan? Boleh kawan tu khusyuk, dia nak angin. Lepas tu dia berhabang pula kena dengar kuat. Dia baca sekadar untuk dia tahu pada diri dia, bukan dia baca latih dia. Maksudnya dia tahu apa yang dia baca. Kita tahu, kita bukan sebab orang sebelah dengar, kita sendiri yang dengar, bukan orang sebelah dengar. Adakah sah berkahwin ketika hamil kerana berzina? Di sisi mazhab Imam Ahmad dan di dalam mazhab, hatta dalam qaul Syafi'i juga adalah sebenarnya sah dalam kahwinan ini. Ada qaul yang berbeza lah dalam hal hatta dalam mazhab Syafi'i. Tetapi sebenarnya kalau kita tanya, bila cukup syarat nikah, iaitu ada wali, ada saksi, kemudian ada pengantin, ada akad, yang ada perkahwinan, adalah sah. Cuma yang para ulama bincang, boleh ataupun tak dinasabkan anak tu kepada dia. Boleh ataupun tak anak tu dinasabkan kepada lelaki yang berkahwin itu. Di sisi mazhab Syafi'i dan juga mazhab Jumhur juga menyatakan bahawasanya tidak dinasabkan. Bahkan mazhab Syafi'i lebih daripada itu, dia menyatakan bahawa bukan saja tak dinasabkan jika dia berzina dengan perempuan tu, kalau lahir anak tu, sekalipun anak zina tu, bapa zina tu boleh kahwin balik dengan anak zina tu. Dan pendapat ini saya sebut, kalau tanya saya memang tak bersetuju lah. Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia dalam Al-Fatawa Al-Kubra menyebut bahawasanya bagaimana mungkin fatwa ni, pandangan ini. Ramai juga orang, Imam Syafi'i alim jalil, tak syak, tapi pandangan ni ulama ramai berbeza pendapat dengan dia. Kerana kata mustahil, kata Ibnu Taimiyah, dalam Islam
Menyusu pun haram dah nikah. Ni kalau anak dia hak asal anak daging darah dia jadi nak menikah tak boleh. Cuma bincang pula, boleh tak dinasabkan kepada dia, dibinkan kepada dia. Hasan al-Basri dan ramai pandangan menyatakan jika dia mengaku anak dia, boleh dibinkan kepada dia. Dan Qaradawi antara yang tarjihkan pandangan ini. Dan ini pandangan hatta di kalangan salaf, dan kita diperoleh ambil pandangan itu di atas banyak sebab. Di atas banyak sebab, antaranya ialah menutup aib. Menutup aib. Kadang-kadang orang tu dah bina keluarga, hak anak hak sulung tu bin dia lain, dia pun ajak adik-adik baik bin lain. Dia ajaklah anak dia elok-elok semua. Bila anak pergi sekolah, tanya abah pasal apa saat dia bin lain. Takkan dia nak abang sebenarnya abah mak dulu ni jahat. Takkan nak abang. Jadi anak dia besok dia suruh buat baik pun tak mau. Kemudian bila pergi sekolah pada zaman moden ni, dia bin tu jelas. Cikgu kan tahu, oh rupanya mereka ni buat tak senonoh dulu mak bapak dia. Sedangkan Allah menyuruh kita tutup aib. Agama menyuruh kita tutup aib. Besok pergi sekolah menengah timbul lagi, pergi universiti timbul lagi, nak menikah bangkit lagi, pak dia dah mati nak bagi harta pusaka bangkit lagi. Sedangkan berpuluh tahun orang yang telah bertaubat dibangkit-bangkitkan dosa mereka yang lepas. Ini tidak memenuhi maqasid agama. Tidak memenuhi maqasid agama. Ada satu lebay mana atas abang kata kerana orang duk berzina sekarang kena fatwa perlih lah. Apa punya mangkuk punya pandangan? Yang duk berzina negeri lain, bukanlah kata tak ada kes dalam perlih, tapi maksudnya bukan kerana itu. Kita nak menyelamatkan keadaan. Kalau pandang ramai orang bagi orang pakat bin Abdullah habis, akhirnya orang rasa zina biasa. Ramai kami pun bin Abdullah. Sebab tu kita nak tutup aib. Kita nak tutup aib, kita nak bagi peluang anak tu dididik, dia tak diaibkan. Mungkin kita kata kita nak hukum pak dia, tapi akhirnya bukan pak dia yang terhukum. Siapa yang terhukum? Anak yang dihukum. Anak yang dihukum. Di dalam Islam benda ni pas fatwa, pandangan, ijtihad. Kalau ada ijtihad ulama yang dapat menyelamatkan umat, kita pilih. Demikian yang kita buat di perlih. Atau bukan perlih, Qaradawi bagi fatwa yang sama, Hasan al-Basri tabi'in bagi fatwa yang sama. Tak mau tak apa. Kita cuba lihat benda yang boleh menyelesaikan masalah. Boleh selesaikan masalah. Ni kita fatwa tentang apa? Mu'allafatu qulubuhum. Orang yang dijinakkan hatinya kepada Islam, diberikan persepsi yang baik dan sikap yang baik terhadap Islam, boleh menerima zakat. Tapi yang diputuskan oleh ulil amri, pemerintah boleh pun. So mu'allaf itu bukan saja yang masuk Islam, yang belum masuk Islam. Sama ada dia nak ada peluang masuk Islam, ataupun kalau kita bagi itu dia sangka baik dengan Islam, ataupun dia tak apa suka dengan Islam, kita bagi menyebabkan dia suka Islam, dia boleh dapat zakat. Pasal apa? Pasal Nabi bagi. Pasal Nabi bagi. Kita ni kalau dengar macam tu, tak kira habislah duit zakat, orang kafir ambil habis dah. Akai singkat. Tapi kalau dengar kata Kristian pergi bagi duit kat orang Islam, macam di Indonesia sampai masuk Kristian ramai, oh kita bising. Kristian pergi hospital bagi duit kat orang sakit, kita marah pasal apa pergi bagi duit, takut orang terpengaruh. Kita habaq kita Islam pula nak bagi duit hak Islam pun marah juga. Apa ni? Hak betul ya dua sahaja. Lepas tu pergi berimpun tak mana-mana. Habis pandai. Sebahagian soalan berulang ni.
Perlukah selawat, tasbih, al-fatihah, macam-macam nada kuat sampai dengar kat mikrofon dan sambung azan? Tak boleh. Kalau dia nak bismillah ke apa semua, dia bismillah untuk diri dia, jangan buka di mikrofon. Sebab apa? Takut lama-lama orang salah faham yang mana azan, yang mana kan. Mungkin orang kita faham, tapi setengah orang dia dengar, setengah orang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli, Allahu akbar. Nak buat apa? Buat sendiri. Azan telah ada dah setting azan. Azan bukan bermula dengan Allahumma salli ala Muhammad, ia bermula dengan Allahu akbar. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kritik benda ni. Dia kata Allah atuk azan ni mula-mula Allahu akbar, Allahu akbar. Lagi Allahu akbar, Allahu akbar. Lagi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Berapa kali dah? 6. Betul? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah 6 kali sebut nama dia, baru sebut nama Nabi dia. Kita start Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tak kena. Bukan nak larang siapa nak pergi selawat, dan tak ada juga dalil sebelum azan kena selawat. Nak bismillah apa boleh bismillah, tak payah buka mikrofon. Sagi buka. Ha? Kalau orang bukan Islam tak pernah dengar pasal Islam, adakah akan masuk neraka kalau meninggal? Orang bukan Islam tak tahu masuk Islam sebab tak ada orang bagi tahu pasal Islam walaupun berjiran dengan orang Islam. Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Wala taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Seseorang tak akan tanggung dosa orang lain, yang boleh tanggung dosa tak akan tanggung dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazabkan sehingga kami hantar rasul. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dan juga Ibn Qayyim menyebut hal yang sama, selagi seseorang itu tidak dapat maklumat yang betul tentang Islam, dia tidak diazab oleh Tuhan. Dia mungkin dapat maklumat tapi tak betul tentang Islam, maka dia tak akan diazab oleh Allah. Habis siapa yang kena azab? Hak kita hak tak beritahu kat dia. Pasal rahmat Tuhan ni bagi agama kita. Kita jumpa orang, kita kena bagi tahu agama bagi dia faham. Nak bagi faham agama bukanlah macam ni mai faham agama, bukan macam tu. Kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, agama dipaham menurut keadaan manusia, zaman berbeza. Kalau dia tu saintis, barangkali penghujahan dia nak kena saintifik sikit lah. Kalau dia badawi padang pasir, cara badawi padang pasir lah. Kalau dia pelajar, cara pelajar. Kalau dia orang bijak, cara orang bijak. Kita bagi hujah bodoh kat dia, dia tak terima lah. Sebab tu dalam dunia yang seperti ini, kita kena bagi mesej yang betul kepada manusia ni, supaya mereka dapat lihat Islam dan kerangka yang betul. Ada sebahagian orang yang patut Nabi SAW hukum mati mereka, kerana mereka itu khianat kepada Nabi. Golongan munafik sebahagiannya yang memang melakukan rencana kepada agama Islam, tetapi Nabi tak bunuh mereka. Kata Nabi, hatta la yaqulan nas anna Muhammadan qatala ashabah. Jangan sampai orang cakap Muhammad tu bunuh sahabat-sahabat dia. Nabi tak mau bagi persepsi negatif di luar daripada Madinah terhadap apa yang berlaku di Madinah. Sebab apa? Sebab membina persepsi yang betul terhadap umat adalah penting. Maka sebab itu sebahagian daripada hukum hakam agama kemungkinan kita tak jelaskan ia bagi menjaga persepsi dan perkataan. Mungkin kalau kita sebut pada orang tu kafir, berat pada dia, padahal kafir maksudnya tak percayalah kan. Kita mungkin boleh sebut dengan perkataan, bukan perkataan kafir itu salah. Kafir itu maksudnya dia tak beriman dengan kita. Kita ni kafir dengan agama dia, dia kafir dengan agama kita sebenarnya.
kan? Sebab tu Allah kata wa may yakfur bit-taghut, sesiapa yang kafir dengan taghut, wa yu'minu billah, dan beriman dengan Allah. Tapi mungkin oleh kerana hikmah kita kata bukan muslim, belum beriman, kita cari perkataan yang membolehkan. Demikian juga sebahagian perkataan kita pergi sebut bid'ah, dia marah lah, kan? Dia duk terkejut dah, kan? Kita kata tidak sunnah, tidak ada sunnah. Tak bersama, ini benda baru yang tak dibuat di dalam sunnah. Benda-benda yang seperti itu bagi nak memahamkan orang tentang agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, insya-Allah.